Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai guys, so pada hari ni saya nak borak dengan korang semua tentang salah seorang daripada ahli The Worst Generation. Dan saya rasa karakter ni antara karakter favourite korang semua, iaitu Eustace Captain Kidd. Captain Kidd merupakan seorang lanun yang berasal daripada Soft Blue. Dan dekat Soft Blue sendiri, nama Eustace Captain Kidd ni memang betul-betul terkenal, memang betul-betul famous. Sebab dia ni sentiasa buat kekacauan dekat Soft Blue. Dan dia ni merupakan seorang lanun yang agak kejam dan agak ganas. Eustace Captain Kidd ni juga mempunyai satu impian sama macam Luffy, iaitu dia nak menjadi Raja Lanun. Dan kalau orang gelakkan impian dia, orang ejek ke, orang hina ke impian dia ni, dia akan pastikan orang itu mendapat balasan secukupnya, di mana dia akan belasah, dia akan bantai orang itu. Perangai Eustace Captain Kidd ni kita boleh cakap je sama macam perangai Luffy, kecuali dia ni merupakan opposite perangai Luffy, di mana kalau kita nak cakap Luffy ni baik, dia ni jahat. Tapi dia tak adalah jahat sama macam Blackbeard atau orang-orang jahat yang lain. Cuba dia ni, kalau contohnya lah kalau Luffy, orang gelakkan dia nak jadi Raja Lanun, Luffy dia macam dia buat bodoh je kan. Tapi sikit ni bila orang gelakkan dia nak jadi Raja Lanun, dia akan make sure orang tu terima balasan setimpal. Dia bantai, dia belasah orang tu tersebut. Untuk pengetahuan korang semua, Eustace Captain Kidd ni merupakan pemakan Devil Fruit juga, iaitu dia makan buah Devil Fruit Paramecia type. Tapi sampai ke hari ni, kita still tak tahu tentang nama Devil Fruit tersebut. Apa yang kita tahu hanya adalah Devil Fruit tersebut boleh memanipulasikan medan magnet. And yes, badan Eustace Captain Kidd tu memang betul-betul magnet lah. So maybe magnet Nomi, tak tahulah nama dia, tapi memang boleh memanipulasikan magnet. Pun dikonfirmkan buat masa ni dalam dunia One Piece, Eustace Captain Kidd boleh menggunakan Hao Shoko Haki. Dan Eustace Captain Kidd ni still unconfirmed sama ada dia ni boleh menggunakan armament Haki dan juga observation Haki. Captain Kidd juga merupakan captain kepada kumpulan lanun dia sendiri, iaitu Kidd Pirate, di mana dia bersama dengan rakan baik dia iaitu Killer telah pun menubuhkan Kidd Pirate. Jadi mereka semua ni berlayar daripada Soft Blue hingga ke Pulau Sabaody. Dan sampai dekat Pulau Sabaody, mereka tiba bersama-sama dengan ahli The Supernovas yang lain. Dan oleh perangai dan perwatakan Eustace Captain Kidd ni, dia ni mempunyai bounty paling tertinggi di dalam kalangan ahli The Supernovas time tu, di mana dia punya bounty sendiri melepasi Luffy, iaitu 315,000 juta berry. Jadi Eustace Captain Kidd ni bersama-sama dengan Killer dan juga kumpulan lanun dia telah pun assist Trafalgar Law dan juga Luffy ketika Luffy telah pun menumbuk Celestial Dragon, di mana Luffy, Law dan Kidd telah pun pergi berlawan dengan Marine. Pada waktu inilah kali pertama kita dapat tengok dia punya real power lah, iaitu Devil Fruit dia punya power. Dan yes, memang magnet. So bercakap pasal Kidd ni suka buat kekacauan, even sampai dekat Pulau Sabaody ni, dia sampai pun dia telah pun buat kacau, di mana dia telah pun cari gaduh dengan salah seorang ahli The Supernovas juga, iaitu dia telah pun cari pasal dengan Scratchman Apo sebelum dia menyaksikan Luffy memukul Celestial Dragon. Selesai bertarung dengan Marine, si Kidd ni telah pun cakap dekat Luffy dan Law, di mana kalau mereka berjumpa lagi, Kidd ni takkan lagi berbaik dengan diorang ni lah, di mana diorang ni rival. Dan Kidd sendiri menunggu kedatangan mereka di Shinsekai. Jadi kumpulan lanun Kidd bersama dengan Kidd lah telah pun bersiap sedia untuk keluar daripada Sabaody. Tapi mereka ni terkejut kerana mereka terpaksa berhadapan dengan Bartholomew Kuma, yang sebenarnya itu bukan Kuma. Mereka ingat tu Kuma, tapi itu bukan Kuma, itu adalah Pacifista. Dan si Kidd ni telah pun sekali lagi bekerjasama dengan Law untuk berlawan dengan Pacifista tersebut. Tapi apa kita tahu adalah Law dan juga Kidd survive daripada pertarungan itu dan mereka berjaya keluar daripada Sabaody. Selepas itu Kidd telah pun tiba dekat Marineford, iaitu di Marineford Arc, di mana dia bersama dengan Supernovas yang lain kecuali Luffy, Zoro dan Law menyaksikan pertarungan dekat Marineford tu lah, di mana diorang menyaksikan kematian Shirohige. Dan selepas itu kumpulan lanun Kidd telah pun tiba di Shinsekai, di mana selepas tengok benda tu dia terus bergerak ke Shinsekai. Dia dah sampai kat Shinsekai ni, Kidd still lagi buat macam biasalah, di mana dia telah pun buat havoc dekat Shinsekai pula, di mana dia telah pun attack beberapa kumpulan lanun dekat Shinsekai. So waktu time skip, Kidd ni buat lagi perangai, di mana dia pergi berlawan dengan kumpulan lanun Red Hair Pirate yang diketuai oleh Yonko sendiri, iaitu Shanks. Dan dekat dalam pertarungan ni, dia telah pun kehilangan tangan belah kiri dia. Tak cukup dengan tu lagi ladies and gentlemen, tak cukup. Sewaktu time skip, dia juga pergi masuk ke dalam wilayah Big Mom, iaitu Totoland. Dan bila dekat Totoland tu, dia telah pun injet salah seorang daripada Sweet Commander Big Mom. Tak pasti sama ada siapa yang di-injet tu, Katakuri, Smoothie ataupun Cracker. Tapi takkanlah di-injetkan Katakuri kan. Jadi sama ada Smoothie ataupun Cracker lah. Dan dia ni juga selepas dah injetkan salah seorang daripada Commander tadi tu, dia telah pun menenggelamkan 2 kapal fleet Big Mom. Jadi Kidd ni memang betul-betul berani lah. Memang saya cakap, saya tabik dengan dia. Memang betul-betul dia ni memang betul-betul berani. Film pertama Eustace Captain Kidd selepas time skip adalah di Punk Hazard Arc, di mana dia bersama dengan Killer menyaksikan
menyaksikan live video yang dirakam oleh Shiza untuk menunjukkan the new weapon. Tapi Kate ni walaupun dia tengok benda tu, dia langsung tak berminat dengan weapon yang ditunjukkan oleh Shiza. Lepas daripada itu, Kate telah pun bertemu dengan Basil Hawkins dan juga Scratchman Apo, di mana mereka telah pun berbincang untuk mengadakan pakatan Lano. Jadi selepas Dressrosa Arc, kita dapat tengok yang mereka ni telah pun real buat pakatan Lano, di mana Kate, Apo dan juga Basil Hawkins telah pun menjalankan pakatan, di mana mereka juga target salah seorang Yonko juga, sama je macam Luffy dengan Law. Tapi Luffy dengan Law dia target Kaido. Mereka bertiga ni tak target Kaido, tapi dia orang target lagi satu Yonko yang telah menghilangkan tangan belah kiri Kate, iaitu Yonko Akagami Shanks. Just nak tambah dekat sini, kita still tak tahu sama ada siapa yang potong tangan belah kiri Kate, sama ada Shanks ke yang potong ke, kita tak tahu. Apa yang kita tahu adalah dia hilang tangan kiri dia ni sebabkan dia berlawan dengan Red Hair Pirate tu. Still unconfirmed siapa yang menyebabkan tangan dia hilang. So time dia orang tengah bincang-bincang tu kan, time dia orang bincang-bincang nak lawan Shanks tu semua, tiba-tiba dekat pulau, dekat base dia orang tu ada macam satu gempa bumi berlaku, dan dia orang pergi melihat earthquake tersebut. Tapi sebenarnya itu bukan gempa bumi, itu sebenarnya adalah salah seorang daripada Yonko, iaitu Yonko Kaido. Yonko Kaido telah pun terjun daripada pulau langit pergi ke tempat base dia orang tu untuk membunuh diri dia sendiri. Dan bila dah nampak Yonko Kaido dekat tempat dia orang ni, Kate dengan Killer cuba untuk berlawan dengan Yonko Kaido. Tapi dekat sinilah bermulanya kisah sedih untuk karakter Eustace Captain Kidd. Salah seorang daripada pakatan dia orang, iaitu kumpulan lanun Scratchman Apu, sebenarnya telah pun bekerja di bawah Kaido, di mana dia orang ni telah pun menjadi orang bawahan Kaido, dan itu memang betul-betul mengejutkan Kate. Begitu juga dengan Basil Hawkins. Walaupun sebenarnya Hawkins time tu dia tak join lagi si Kaido, tapi lepas Kaido offer dia orang untuk masuk ke dalam pasukan Beast Pirate, si Hawkins ni dia dah buat tilip nasib tau. Dia kata kalau dia berlawan dengan Kaido time tu, dia punya chances untuk hidup adalah 0%, dan kalau dia bersama dengan Kaido, chances hidup dia adalah 40%. Jadi dia telah pun bekerjasama dengan Kaido secara rasmi. Manakala Kate dengan Killer enggan untuk tunduk dengan Kaido, dia orang cuba untuk berlawan dengan Kaido, tapi malangnya dia orang berdua kalah. Kate selepas pertarungan tu memang cedera teruk, jadi dia ni telah pun dibawa ke Wano dan dia dipenjarakan dekat negara Wano. Penampilan Kate seterusnya dalam dunia One Piece adalah di Wano Arc, di mana dia telah pun bertemu dengan Luffy time Luffy sampai dekat Udon Prison lah, lepas Luffy dah kena tangkap. Jadi dia dengan Luffy telah pun bekerjasama dekat dalam prison tersebut. Beberapa malam selepas Luffy sampai dekat prison Udon tu, Eustace Kid akhirnya dia berjaya larikan diri. Tapi tak lama selepas itu dia kembali balik dekat prison tu, disebabkan oleh time dia nak lari tu, dia telah pun terserempak dengan Killer, di mana Killer telah pun ditangkap oleh orang-orang Beast Pirate dan dia nak jatuhkan hukuman dekat Killer lah. Jadi Kid ni cuba untuk menyelamatkan kawan baik dia, tapi malangnya dia tak boleh menggunakan ability Devil Fruit dia sebab dia ada gari batu laut. Dia pun dikalahkan mentah-mentah macam tu saja dan dia dibawa semula ke penjara Udon. Jadi Queen telah pun menjatuhkan hukuman dekat Killer dan juga Kid. Lepas daripada itu, Big Mom yang telah pun buat kacau dekat Udon Prison telah pun bagi opportunity dekat Luffy untuk menyelamatkan Killer dan juga Kid, dan Raizo telah pun memberikan mereka berdua kunci untuk membebaskan batu gari itu. Lepas Luffy telah pun berjaya mengambil alih Udon, si Kid dan juga Killer telah pun bebas lah kan. Dan Kid sendiri pergi berjumpa dengan Luffy yang time tu Luffy tengah injured, dan dia cakap dekat Luffy, adakah kau akan pergi berlawan dengan Kaido lagi? Lepas tu Luffy cakap, yes, aku akan melawan, kau nak join kita orang ke? Tapi Kid cakap yang dia dah tak nak join siapa-siapa, dia tak percayakan siapa-siapa, dan disebabkan pakatan lah sebenarnya yang telah pun merosakkan Kid Pirate. Kita dah sampai part yang ada spoiler, jadi siapa yang tak layan manga, korang boleh skip lah video ni. So jangan cakap saya tak warning awal-awal dan korang yang tengok anime tu, kalau korang nak tahu benda scene yang berlaku kat manga ni akan keluar bila kat anime, saya estimate bulan 6 ataupun bulan 7 tahun ni. So dekat chapter 974, Kid telah pun pergi ke Onigashima bersama-sama dengan Luffy dan Law. Itu menandakan Kid telah pun menyertai ninja pirate Ming Samurai. Tapi dia ni walaupun dia sertai si Alliance ni, Kid ni dia buat bodoh dia je. Dia tetap nak serang Kaido berseorangan, di mana dia bertindak berseorangan. So bila dah sampai kat Onigashima, dia macam saya cakap tadi, dia bergerak saja dengan kru dia, dia tak kisah pun pasal Alliance walaupun dia sertai Alliance tu. Dan dia telah pun berjumpa sekali lagi dengan orang yang telah pun menipu dia dan orang yang sangat-sangat dia benci, iaitu Scratchman Apo. Dan dia telah pun menyerang Apo menggunakan serangan baru dia, iaitu benda yang paling satisfying lah saya nak tengok, iaitu Fang Gibson.
Generation. Selepas itu, Kid telah pun tiba dekat istana Kaido dan dia bersama dengan Killer cuba untuk pergi mencari Kaido dan berlawan dengan Kaido. Dan ladies and gentlemen, benda yang paling best dekat chapter 1000, Kid dan juga Killer bersama-sama dengan Luffy, Law dan Zoro telah pun tiba di roof untuk berlawan dengan Yonko. Mana Kid bila dah sampai dekat roof tu, dia cakap dekat ahli-ahli The Worst Generation yang ada dekat atas tu, korang datang sini, korang nak tengok aku berlawan ke? So kita akan dapat tengok Kid akan berlawan dengan Yonko. Memang tak sabar saya nak tengok. Bukan setakat saya nak tengok Kid je, saya nak tengok semua ahli The Worst Generation berlawan dengan Yonko. So itu saja daripada saya tentang Eustace Captain Kidd. Harapan saya dengan karakter Eustace Captain Kidd ni, saya harap yang dekat Perang Wano ni dia akan dapat momen dia juga, seperti mana orang lain juga akan dapat momen lah, iaitu The Worst Generation. Dan saya berharap yang kita dapat tengok dia mengeluarkan Haoshoku Haki dekat pertarungan dia lawan dengan Yonko ni. Korang bayangkan Luffy dengan dia keluarkan Haoshoku Haki berlawan dengan Big Mom dan juga Kaido yang ada Haoshoku Haki. Dan korang bayangkan tiba-tiba Zoro juga menggunakan Haoshoku Haki. Memang mantap lah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam the next video. Terima kasih sebab support Faiz di studio dan korang support saya. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye bye.